Pagi ni kita akan adakan satu sesi majlis peluncuran buku Islam dan Masyarakat, dan juga ada sesi kedua iaitu Bengkel Ilmu Mandiri. Sebelum tu saya ingin menjemput saudara Muhammad Rashidi selaku Presiden NGO Lestari Hikmah untuk menyampaikan sepatah dua kata sebelum kita mulakan majlis. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih pada saudara Azrin Azhar yang merupakan pengurus kewangan bagi Lestari Hikmah, yang saya alu-alukan. Pengucap pertama pada hari ini Dr. Sahul daripada Siti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Kemudian yang dialukan pembentang bagi bengkel pada hari ini iaitu Dr. Ken dan juga saudara Imran, serta sahabat-sahabat, tuan-tuan yang hadir pada hari ini, yang datang jauh, datang dekat. Yang paling jauh ni Cik Ramli lah kan. Ini merupakan all-timer yang selalu tidak pernah miss program-program intelektual di Kuala Lumpur lah. Jadi saya mengalu-alukan daripada kehadiran daripada sahabat tuan-tuan semua. Hari Minggu ni kalau buat event di Kuala Lumpur ni mencabar betul lah kan. Orang Kuala Lumpur ni dia kalau pagi-pagi ni dia allergic sikit lah kan. Saya tak pernah buat event pukul 10. Ini kali pertama lah. Selalu event yang kita buat mesti 11 ke atas kan. Dan kita pun tahu orang akan datang pukul 11 jugalah kan. Tambah-tambah dengan hujan di luar tu, parking agak jauh jadi agak mencabar lah. Jadi untuk program hari ini dan untuk 7 siri yang akan datang, yang akan membariskan Prof. Syed Farid Alatas, Dr. Farish Noor, Dr. Ken, Dr. Munirah Alatas, Dr. Chandra, Dr. Budi Munawar Rahman dan juga Dr. Azhar Ibrahim, iaitu selama 6-7 siri yang akan datang. Kita mula pada hari ini. Bersekali dengan peluncuran bagi satu buku, satu naskah yang klasik, satu naskah yang langka, yang pernah diterbitkan oleh Pustaka Antara pada tahun 1958. Itu first daripada cetakan dan selepas itu tidak pernah dicetak lagi lah. Jadi kita mengambil inisiatif untuk mencetak hanya semula, iaitu Islam dan Masyarakat. Prof. Syed Farid mengatakan kita kekalkanlah daripada tajuk buku itu dengan ejaan masyarakat begitu. Kan, SHARAKAT, untuk menunjukkan buku ni satu buku yang klasik langka. Cumanya kita ubah sedikit daripada ejaan-ejaan di dalamnya kerana ejaannya ejaan lama. Semua ejaan lama. Sebutan pun sebutan lama. Jadi Prof. Farid kata kita modernkanlah daripada bahasa itu supaya mudah dibaca oleh generasi pada hari ini. Dan untuk bulan depan kita akan mengadakan satu map exhibition. Saya pun first time lah nak terlibat dengan map exhibition ni. Dr. Zahul nanti jemput datang lah bulan depan. Yang akan dikendalikan oleh Dr. Farish Noor. Map and Power and Colonialism pada bulan depan, dan juga pada bulan depan juga kita akan buat satu peluncuran, iaitu karya yang terakhir yang ditulis oleh Prof. Syed Hussein Alatas, iaitu Perpustakaan dan Kemajuan Tamadun. Iaitu yang ditulis lebih kurang setengah tahun sebelum daripada beliau meninggal lah. Ni Cik Ramli, dia best friend Prof. Syed Hussein, dia tahulah, dia rapat kan. Tak tahu mungkin Prof. Pernah berdapat kot daripada tulisan itu. Ni best friend Prof. Syed Hussein dulu lah kan. Jadi bulan 8, 9 dan 10 iaitu sesi bersama dengan Dr. Chandra Muzaffar, akan diterbitkan buku Dr. Ali Syariati, iaitu Sedar Diri dan Kekeldaian, iaitu satu terjemahan daripada bahasa Parsi yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dan seterusnya lah, termasuklah karya imperialisme intelektual dan beberapa karya yang lain, sehingga 6 dan 7 siri yang akan datang. Dan untuk bengkel ilmu mandiri ini, mungkin ada sebahagian daripada sahabat-sahabat tuan-tuan yang duk fikir yang ni apa mandiri-mandiri ni kan.
Kalau pergi Indonesia nampak Bank Mandiri. Kan? Tapi bila duduk kat Malaysia ni, dia jadi satu istilah mandiri. Kan? Orang Melayu dia pakai berdikari. Berdiri dengan kaki sendiri. Berdikari. Kita guna istilah mandiri. Di autonomous knowledge yang diguna pakai oleh Prof. Syed Hussein Alatas dalam beberapa tulisan-tulisan yang lain. Dalam membina satu karakter scholar dan juga satu bentuk kemandirian bagi intelektualisme supaya pengajian Asia Tenggara khususnya memiliki daripada citra pribumi yang sendiri. Membaca, menelaah kembali tulisan-tulisan pribumi, bukanlah bermaksud dengan kita anti kepada barat, tetapi beberapa sudut ada beberapa perkara yang mungkin boleh difikir semula dan juga dilihat dalam konteks-konteks yang lebih adil berdasarkan tulisan-tulisan yang lebih adil, yang terbaik yang boleh dikupas oleh panelis-panelis dalam siri-siri bengkel yang akan datang. Jadi Dr. Sahur juga orang yang terdidik dalam bidang sejarah. Sudah tentu banyak gandingan daripada 3 orang ini akan menghasilkan daripada input yang banyak insya-Allah pada hari ini. Jadi saya pun tidak cakap panjang. Saya ucapkan juga kesempatan ucap tahniah pada Dr. Sahur lah kerana atas daripada penerbitan buku yang baru kan pada 2-3 minggu yang lepas, iaitu tesis PhD doktor. Tak silap. Ada bawa doktor? Tak bawa. Ini kalau tidak baca juga tulisan tentang Soekarno. Demokrasi terpimpin. Jadi boleh belilah buku itu, tengok-tengok kalau ada dan sebagainya. Ingatkan boleh dapat free kot tadi kan? Tak ada pula kan? Jadi saya ucap tahniah lah atas penerbitan yang terbaru dan juga saya ucap tahniah juga pada saudara Imran yang akan sambung pengajian beliau di Turki, di Istanbul pada bulan depan. Moga selamat-selamat balik jadi sekolah yang bagus di tanah air kita. Dan Dr. Ken, nak ucap tahniah pun tak tahu kan, tapi tahniah jugalah kerana rambut sentiasa kemas daripada dulu. Joking morning ya. Terima kasih banyak. Moga-moga sahabat-sahabat semua dapat terus dengan siri bengkel ini sehingga daripada siri yang ke-6 dan ke-7 yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada saudara Rashidi atas ucapan aluan sebentar tadi. Seterusnya, tanpa mengulangkan masa, saya ingin menjemput Dr. Sahul bagi ucap pertama berkenaan dengan buku Islam dan Masyarakat dan juga Bengkel Ilmu Madani. Dipersilakan, Dr. Boleh. Kita pulang duduk, duduk sebab ada kamera. Kita ada record. Mic perlu pakai. Boleh. Ini untuk kamera ni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Terima kasih saudara pengacara majlis kita yang saya hormati, saudara Ustaz Rashidi, Ustaz tanpa janggut kita, pengerusi Lestari Hikmah ya, yang sudi menjemput saya ke majlis peluncuran buku ini, dan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sebelum saya mulakan, saya duk membayangkan apabila dijemput sebagai pengucap utama ya, akan ada rostrum. Kan biasanya kalau pengucap utama ni akan ada rostrum, bukan duduk beginilah. Lepas tu majlis yang formal ya, bukan majlis yang santai begini. Kalau saya tahu majlis ni santai begini, saya akan datang dengan lebih santai, sebab sebenarnya isteri saya menasihatkan saya untuk pakai blazer dengan seluar slack dan sebagainya lah Dan saya pergi potong rambut kemarin. Saya pergi potong rambut kemarin, memang dah panjang apa semua lah. Saya pun bersyukur, saya kata okey, pengucap utama lah, kena decent lah. Saya potong rambut, jadi saya tertipu lah sebab Rashidi tidak memberitahu keadaan sebenar.
Kalau tidak saya berlumba dengan Dr. Ken untuk menyimpan rambut panjang. Dan saya ucapkan terima kasih kerana buat julung-julung kalinya dapat peluang bersama-sama dalam majlis ini, dan sebab disebut ucap utama, saya juga menyediakan satu teks. Tidak pernah saya menyediakan satu teks begini panjang. 3-4 hari saya duduk mengarang. Sebab biasanya saya akan bercakap secara santai. Saudara Imran bersama saya dalam banyak program cakap santai, setengah jam, 1 jam. Dan bila ucap utama ni something big. Kita akan mulakan majlis itu, kick off kita. Jadi saya pun fikir okey, kena rasmi, kena ada banyak poin-poin yang kena diutarakan. Tapi tak apalah. Jadi saya akan, jangan tuan-tuan dan puan-puan kecewa, saudara-saudari semua kecewa kalau saya rujuk ke sini, sebab saya dah tumpahkan semua idea-idea saya ke dalam kertas ini, dan saya akan insya-Allah kita sama-sama kita kongsikan. Baik. Sebenarnya saya menerima undangan ini apabila disebut tentang peluncuran buku, satu buku yang sangat besar, Islam dan Masyarakat. Ada perasaan saya bercampur bau antara girang, terharu dan bimbang, ketiga-tiganya. Girang tu gembiralah, gembira sebab saya fikir saya akan bersama-sama dalam satu majlis yang saya kira historical juga lah, sebab buku ini kali terakhir ataupun kali pertama diterbitkan pada tahun 1958. Dah separuh abad yang lalu, lebih separuh abad yang lalu. Jadi saya bersama-sama dalam satu majlis yang saya kira kan sangat-sangat monumental. Yang kedua, saya rasa terharu sebab saya dijemput sebagai pengucap utama dalam satu majlis yang hebat begini. Peluncuran buku bukan suatu benda yang kita kata lekeh lah. Sebab kita berada dalam satu majlis ilmu yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah. Dan yang ketiga, saya bimbang saya tidak berlaku adil. Ucap utama saya ini untuk sebuah tajuk sebesar ini, untuk seorang sarjana yang sebesar ini. Itu yang saya fikirkan. Tapi alhamdulillah setelah beberapa hari bekerja, maka saya dapat idea lah apa yang saya akan sampaikan pada hari ini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu ayat itu bersambung sampai ke ayat yang ke-12. Surah Abasa yang menceritakan tentang latarnya ialah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memalingkan mukanya ketika datang seorang sahabat untuk bertemu dengan baginda untuk mendapatkan pandangannya. Ayat itu bermula dengan ia memasamkan muka dan berpaling kerana didatangi oleh orang buta. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tujuannya? Barangkali dia mahu membersihkan, ataupun dia mahu mendapat peringatan supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa keadaannya cukup, tidak berhajat lagi kepada Al-Quran, maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya, padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya. Adapun orang yang segera datang kepadamu dengan perasaan takut daripada perintah Allah, maka engkau berlengah-lengah melayaninya. Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu. Sebenarnya ayat Quran adalah pengajaran dan peringatan. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah dia mengambil peringatan daripadanya. Demikianlah ketika dari surah Abasa ayat 1 hingga 12. Kebanyakan kita arif benar dengan surah ini yang memanifestasikan teguran terhadap Nabi kita Muhammad SAW kerana tidak mengendahkan sepupu baginda Abdullah ibni Umi Maktum, sepupu kepada isteri Nabi SAW, isteri Nabi Khadijah yang cacat penglihatannya. Sahabat ini cacat. Sahabat tersebut datang duduk di sebelah Nabi kerana rindu akan apakah wahyu terkini, apakah ayat Quran yang terkini yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan, untuk dikongsikan bersama-sama. Tapi Nabi berbalik. Tapi sebenarnya perbuatan itu bukanlah perbuatan Nabi membenci, bukan. Tapi sebenarnya Nabi agak kecewa ataupun agak tidak senang, tidak selesa apabila sahabat itu datang mengganggu sesi Nabi yang ketika itu sedang berbicara dengan pemuka-pemuka Mekah, pembesar-pembesar Mekah, tapi kafir Quraisy. Jadi Nabi sedang berfikir bahawa itu adalah satu peluang yang besar untuk berdakwah kepada golongan ini. Antara pembesar yang saya ingat namanya Abu Jahal ada di situ, dan juga bapa kepada panglima perang kita Khalid Al-Walid, bapanya Al-Walid bin Al-Mughirah ada bersama-sama di situ. Jadi Nabi memalingkan muka. Nabi rasa Abdullah bin Umi Maktum ini boleh dijawab kemudian. Yang paling penting sekarang ini adalah tujuan dakwah kita kepada kafir Quraisy supaya kekuatan daripada pengaruh mereka ini dapat dimanfaatkan kepada perjuangan Islam. Jadi apakah sebabnya saya petik surah Abasa ini
ayat 1 hingga 12. Kenapa? Kerana nilai keadilan. Itulah sebenarnya buku ini, Islam dan Masyarakat, dan juga lain-lain karya Profesor Syed Hussein Alatas sebenarnya bertitik tolak daripada satu prinsip yang sangat besar, iaitu prinsip keadilan sosial, kritik sosial. Dan dalam surah ini, surah Abasa ini satu, saya kira satu petanda yang besar tentang bagaimana Islam mementingkan keadilan sosial, iaitu jika seorang itu walaupun cacat fizikal dan apa kasta dia sekalipun, apa rupanya, bila dia datang untuk ilmu, untuk mencari kebenaran, dia perlu diutamakan berbanding dengan pembesar-pembesar yang ada di situ. Jadi keadilan bagi seorang manusia untuk mendapatkan ilmu apatah lagi daripada seorang Rasulullah bagi tujuan pencerahan. Ilmu untuk semua tanpa ada diskriminasi, tanpa ada prejudis. Dan teguran itu terhadap Rasulullah adalah peringatan untuk kita pada hari ini bahawa manusia itu adalah sama tarafnya tanpa kasta, baik dari segi ekonomi maupun fizikalnya. Inilah antara manifestasi keadilan sosial dalam Islam yang dipertontonkan. Tidak ada beza antara seorang pembesar negara hatta ketika dibandingkan dengan seorang manusia yang cacat fizikalnya. Begitulah agama ini mengajar kita untuk bersikap adil sesama manusia, bersikap idealis adil. Sejak lebih 1400 tahun dahulu dengan memantulkannya secara jelas dan berani bagi menunjukkan bahawa Islam bukan sahaja adil, tetapi ia mesti dilihat bersikap adil. Kalau kita kata Islam itu adil, tanpa perlu mempertontonkannya, tanpa perlu mengucapkannya, tanpa memanifestasikannya dalam tindakan ataupun pertuturan, ia tidak akan dilihat adil dan akan mendatangkan kecalaran serta mencalahkan imej agama itu semua. Satu lagi peristiwa yang saya kira agak penting untuk kita petik juga, untuk menunjukkan bagaimana Nabi menggambarkan bahawa keadilan, konsep keadilan. Apabila ada satu hadis yang sangat popular, iaitu berkaitan dengan Nabi, kata, kalaulah Fatimah binti Rasulullah mencuri nescaya aku akan potong tangan. Nabi itu pada zamannya seorangnya, walaupun dia kata walaupun orang yang bukan Islam, orang yang Islam apatah lagi orang bukan Islam pun percaya bahawa beliau seorang yang amin, seorang yang amanah, seorang yang sangat adil. Dengan status Nabi-nya itu tidak ada keperluan untuknya sebenarnya untuk mengatakan, untuk menyatakan secara jelas Fatimah. Tapi Nabi mengatakan secara jelas pada ketika itu, walaupun Fatimah binti Rasulullah mencuri, aku akan potong tangannya. Itulah dia manifestasi, ya. Keadilan bukan saja perlu wujud tetapi perlu dibuktikan, dapat dilihat dia wujud. Baik. Jadi apakah kaitannya majlis ini atau dengan sosok Sohor sang karyawan ini? Ada kaitannya sangat rapat. Buku yang kita luncurkan ini namanya Islam dan Masyarakat. Sebelum diulas lanjut tentang buku ini, buku-bukunya yang lain oleh Prof. Syed Hussein seperti Intelektual Masyarakat Membangun, Kita dengan Islam tumbuh tiada berbuah, Mitos Peribumi Malas, Islam dan Sosialisme, Rasuah, Sifat, Sebab dan Fungsi misalnya. Kesemuanya berlegar sekitar persoalan hubungan antara manusia dengan manusia. Hablum minan nas, dalam sebuah gembara memperkukuhkan hubungan manusia dengan Tuhan. Hablum minallah. Jadi kesemua, hampir kesemua buku karangan Profesor Syed Hussein Alatas bicara tentang hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Banyak agamawan kita yang mungkin yang menceritakan tentang banyaknya ialah bagaimana kita solat, kita puasa, menunaikan haji, macam mana ambil wudhu, tapi tidak kurang mendekatkan tentang hubungan dengan manusia. Dan akhirnya hilang keseimbangan antara agama itu. Hilang keseimbangan agama, sebab agama mestilah seimbang antara hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Vertikal hablum minallah, horizontal hablum minan nas. Dan buku Islam dan Masyarakat ini adalah, saya kira, antara buku yang paling awal diterbitkan oleh Prof. Syed Hussein. Sebelum itu ada satu buku tentang Islam dan demokrasi, Islam for demokrasi ke Democracy of Islam, something like that. 1952 ke. Dan buku itu memang sangat rare. Bila saya cari di internet pun hanya boleh ditemui di beberapa industri sahaja. Ya? Terbitan luar negara susah. Buku itu ada, saya rasa mungkin boleh dipikirkan next project Lestari Iqmal ialah untuk mencari, memburu buku itu dan menerbitkan semula. Islam for Demokrasi ke Demokrasi of Islam. Dalam banyak nama baik yang saya cuba cari mana ada, di Universiti Dua Negara pun ada, di ANU, di ANU ada, di sini mungkin UM ke UKM, USM, ya. Di
Di USN mana? Sebab Nabi. InsyaAllah mungkin lepas ni kita boleh cuba untuk memburu dan menerbitkan buku itu semula Baik. Bagaimana buku-buku Profesor Syed Hussein Alatas ini banyak yang berkaitan dengan hubungan antara, contohnya antara para ilmuwan dengan masyarakat. Itu kita boleh lihat bagaimana bukunya kritikan beliau terhadap para sarjana, para intelektual, para ahli-ahli akademik yang duduk di universiti. Betulnya intelektual masyarakat bangun. Kalau intelektual masyarakat bangun adalah kritikan-kritikan yang pedas terhadap orang yang dianggap berilmu tetapi tidak memikirkan tentang masalah-masalah masyarakat. Dan Prof. Syed Hussein Alatas bicarakan tentang banyak lebar siapa sebenarnya seorang intelektual dalam buku itu. Seorang intelektual bukan apabila saya yang duduk dari saya yang datang dari universiti memakai gelar doktor, profesor dan itu ini belum tentu boleh digelar sebagai intelektual. Antara seorang manusia yang tidak pernah pergi ke universiti, tidak pernah menghadiri pengajian yang formal, tetapi sentiasa memikirkan masalah masyarakat dan mencari jalan kepada masalah-masalah non-material, masalah-masalah bukan kebenaran, yang mencari solusi kepada itu, dia boleh digelar intelektual. Itu adalah pendidikan dalam buku Profesor Syed Hussein Alatas. Jadi itulah tema-temanya. Temanya adalah hubungan antara ilmuwan dengan masyarakat, hubungan wanita dengan masyarakat, dengan negara, hubungan wanita dengan negara. Dalam banyak tulisan beliau kata dalam Islam masyarakat pada juga bicara tentang peranan wanita. Kemudian hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Itu secara umumlah hubungan rakyat dengan pemerintah. Bagaimana tanggungjawab pemerintah, dan saya akan ulas bagaimana tanggungjawab ataupun bagaimana kita melihat ayat-ayat yang dimanipulasi. Sebenarnya Islam ini adalah untuk masyarakat umum, tetapi ayatnya menjadi eksklusif milik kepada institusi-institusi tertentu, kepada pemerintah-pemerintah. Kemudian hubungan antara penjajah dengan anak jajahan itu kebanyakannya di dalam buku The Myth of Lazy Native, mitos pribumi malas. Dalam mitos pribumi malas ada dinyatakan tentang hubungan antara penjajah dengan anak jajahan. Bagaimana selama ini disokongkan dalam pemikiran kita bahawa orang Melayu malas. Sebenarnya orang Melayu bukan malas, orang Melayu selesa. Orang Melayu selesa. Kalau nak tengok orang Melayu yang tidak malas, pergi ke Australia, pergi ke Singapura, pergi ke New Zealand, pergi ke UK, tengok bagaimana mereka bekerja dan mereka menguasai bidang-bidang yang mereka ceburi itu. Saya pernah tinggal, dapat rezeki tinggal sekejap belajar di sana dan melihat, kita kagum ramai anak-anak Melayu, orang Malaysia yang duduk di situ. Kita nampak sebenarnya sangat berpotensi, sangat hebat. Tapi di sini, di Malaysia, sebab itulah dia, satu sejarah yang sangat panjang yang menyebabkan keselesaan itu timbul. Dan sebenarnya apa yang menyebabkan British melihat sudah orang Melayu dalam konteks inilah, mitos pribumi malas ini adalah disebabkan orang Melayu tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi komersial. Sebab apa orang Melayu tidak mahu terlibat aktif? Sebab mereka tidak mahu bekerja dengan penjajah. Mereka tidak mahu bekerja dengan penjajah, maka mereka mengasingkan diri. Mereka tidak lari ke kampung. Kalau kita fikir mereka lari ke kampung, itu satu tanggapan yang salah. Orang Melayu tidak lari ke kampung. Orang Melayu tinggal di sana, tetapi kampung-kampung itu yang berkembang menjadi bandar. Kita boleh tengok di Kuala Lumpur, Kampung Abdullah Hukum, Kampung Baharu, kampung-kampung yang banyak-banyak itu semua kampung-kampung yang ditukar nama. Kan? Sebut Abdullah Hukum tak sedap, bangsa Asam sedap. Dia boleh komersial. Jadi banyak tempat-tempat gitu yang muncul, kemudiannya dinamakan dengan nama-nama yang lain, berkembang. Bukannya lari ke kampung, tetapi kampung-kampung yang berkembang menjadi bandar. Tempat yang orang lain itu yang tidak berkembang, sebab mereka tidak mahu menyertai ekonomi komersial. Itu sebabnya. Dan dari kacamata British, maka mereka akhirnya menumpahkan ada tulisan-tulisan para pengembara mereka, pegawai-pegawai kolonial mereka, menyatakan bahawa inilah dia sikap keseluruhan orang Melayu. Jadi kalau nak kita nak menyimpulkan satu keadaan bagi suatu bangsa, itu kita perlu memahami, menyelami keseluruhan sejarah dan tradisi budaya sesebuah bangsa atau agama itu. Baik. Dalam konteks ini dalam konteks ini keadilan sosial. Saya pergi pada keadilan sosial yang menjadi topik utama pada perbincangan kita ini, kerana buku-buku ini, keadilan buku Islam dan masyarakat dan buku yang lain disebutkan di
diangkat oleh Profesor Husin berkisar tentang keadilan sosial. Dia merujuk kepada hikmah dan kebijaksanaan untuk meletakkan sesuatu perkara pada tempat yang selayaknya ketika berinteraksi sesama manusia. Untuk melaksanakan keadilan, kita perlu terlebih dahulu mempunyai pengetahuan tentang fitrah dan latar bagi perkara yang perlu diletakkan tersebut. Jadi kalau kita nak tahu tentang keadilan, latar apa perkara itu kita kena tahu dulu. Kita kena ada pre-existing knowledge tentang itu. Ia melibatkan berkaitan antara runtunan jiwa dan tahap intelektual dalam kadar yang tertentu. Misalnya, yang biasa kita dengar antaranya ialah bila kita bagi duit sekolah, duit belanja sekolah ini paling mudah dalam aktiviti harian kita belanja sekolah pada anak-anak. Kita bagi RM50 kepada anak yang darjah 6 dan tingkatan 6. Adakah itu adalah keadilan? Itu bukan keadilan, itu adalah kesaksamaan. Bila kita banyak membaca tentang buku-buku karya-karya sarjana-sarjana tidak termasuk mungkin John Rawls yang berbicara tentang theory of social justice itu, banyak yang cerita tentang kesaksamaan sebenarnya, bukannya keadilan. Kalau anak yang tingkatan 6 dapat RM50, anak yang darjah 6 pun dapat RM50, itu bukan keadilan, itu kesaksamaan. Sebenarnya anak yang di darjah 6 itu tidak perlu RM50 seminggu. Dia hanya perlukan mungkin RM15, RM3, RM4 sehari memadai. Tapi anak yang di tingkatan 6 itu dia naik motor pergi sekolah, dia bersosial, sekarang ni dah ada duit pula. Banyak anak-anak yang vaping, bukanlah semua vaping, tapi dah ada budaya, bukan budaya gejala. Jadi dia akan bersosial dengan kawan-kawan dia, dia itu yang memerlukan RM50. Jadi kalau dalam kepala kita memberikan RM50 itu sebagai keadilan, itu bukanlah keadilan. Juga seperti mana yang dulu kita dengar dalam masjid-masjid di surau-surau kata cerita tentang songkok dan kasut. Kata harga kasut ni berapa? Harga kasut 200. Harga songkok hang berapa? Songkok 50. Tak adil. Benda yang letak atas kepala harganya 50. Yang pakai ni kaki harganya 200. Tak adil. Padahal statusnya di kaki. Itu bukan lambang keadilan sebenarnya. Itu bukan keadilan. Itu kebodohan. Satu perbandingan yang membodohkan. Di kepala cukup songkok itu. Kalau kita nak pakai balbu ke whatever, pulanglah. Tapi kasut kita tahu dia akan mengakibatkan sakit lutut, sakit pinggang dan sebagainya, dan kita berjalan. Maka di sana keadilannya kita kena pakai kasut Skechers 150-200 untuk mengelakkan sakit lutut, sakit pinggang. Di atas sini cukuplah dengan songkok RM50, RM100. Tapi kalau nak beli juga kena pulanglah. Itu adalah perbandingan-perbandingan mudah yang kita apabila kita berbicara tentang keadilan. Baik. Zakat. Kita berbicara tentang zakat, simbol terpenting dalam keadilan sosial. Dan kalau kita telusuri buku-buku karya Profesor Husin dalam buku ini, Islam dan Masyarakat, dan juga sebelumnya juga ada bicara tentang zakat. Bagaimana zakat itu adalah sebenarnya manifestasi agung daripada keadilan sosial yang ingin ditunjukkan oleh Islam. Islam menekankan keprihatinan terhadap masyarakat di sekeliling dengan perintah zakat pembersihan harta. Zakat adalah termasuk dalam rukun Islam. Termasuk seseorang yang tidak membersihkan hartanya, mengeluarkan zakat yang masuk dia tidak memenuhi rukun dalam Islam. Dan ia menjadi elemen terpenting yang menjaga hubungan antara manusia dengan manusia. Profesor Husin membentuk perihal zakat dalam karyanya, antaranya Islam dan Masyarakat dan Islam dan Sosialisme. Zakat adalah proses penyucian dan pembersihan milikan pribadi, menghindari bakhil dan memelihara masyarakat daripada berlakunya pertentangan antara kelas, the haves and the have-nots. Ketika Marx menurak dasar dialektik falsafah sejarahnya dengan pertentangan antara kelas masyarakat, maka Islam sudah bersedia lebih awal dengan rencana preemptif membina sistem zakat sebagai zon penampan pertentangan antara kelas masyarakat dalam spektrum kelangsungan sejarah. Jadi kita semua tahu bagaimana Marx dia menyandarkan segala teori sejarah dan falsafah sejarah kepada pertentangan antara kelas, historical materialism itu. Jadi keadilan sosial itu akan menyebabkan wujudnya pertentangan, isu keadilan sosial akan mewujudkan pertentangan antara kelas masyarakat. Jadi Islam dari segi falsafahnya sama ada manusia macam kita dibuat atau tak buat itu perkara kedua. Tapi secara falsafahnya Islam sudah meletakkan dia sebagai rukun dalam Islam. Zakat sebagai simbol keadilan sosial.
Baik. Profesor Syed Husin juga bayangkan dalam bukunya bahawa zakat adalah mekanisme untuk mengatasi kemungkinan ketidakadilan yang tersorot dalam proses mengumpul harta kekayaan oleh sang kaya. Apa dia keadilan yang tersorot ini? Bila kita bekerja, kita berniaga, mungkin kita teraniaya dengan orang lain, kita terambil harta orang lain, kita terjual dengan harga yang sekarang harga Yahudi. Kita mungkin buat itu untuk, sebab dalam pemasaran ni ada strategi kan, ada skimming dan ada penetration. Bila kalau kita nak skim lain, kalau kita penetrate market lain harga dia. Jadi dalam hal-hal begitu mungkin berlakunya ketidakadilan yang tersorok itu, maka zakat itu menjadi satu jalan untuk membersihkan harta kita. Dia menentang ketidakadilan bermakna memperjuangkan keadilan. Keadilan buat seluruh susun lapis masyarakat. Yang kaya dapat menyucikan harta, yang miskin, yang asnaf dapat meneruskan hidup secara lebih bermaruah. Bagi sang kaya atau yang berupaya, mereka dapat berbuat lebih lagi di luar kewajipan zakat yang diwajibkan, iaitu dengan bersedekah jariah, iaitu sedekah yang mendatangkan pahala yang berterusan walaupun selepas matinya. Dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan apabila manusia meninggal dunia, terputuslah pahala amalannya kecuali daripada 3 sumber: sedekah yang berterusan faedahnya, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang berdoa kepada dia. Bila kita mati, putuslah. Solat kita, puasa kita, haji kita, apa pun kita boleh nak buat lah, kecuali 3 ini sahaja yang akan mendatangkan pahala kepada kita, iaitu sedekah jariah yang kita pernah sumbangkan. Dan kalau kita ada ilmu yang kita pernah sampaikan, ilmu itu kemudiannya dimanfaatkan oleh orang lain, dan anak-anak yang kita tinggalkan itu, itulah yang mengalirkan pahala yang tidak putus-putus kepada kita. Dan contoh sedekah jariah yang diberikan ialah, antaranya ialah contoh membina masjid, membina perigi awam, membina jalan raya, mewakafkan kitab Al-Quran, mewakafkan tanah bagi tujuan yang baik, membina perpustakaan awam, membina arcade, menyediakan pusat-pusat pembelajaran, pusat komputer, letak 2 biji komputer di kampung-kampung yang taif. Itu semua adalah sedekah jariah yang orang masyarakat akan gunakan selama-lamanya, dan selagi mereka gunakan, pahala itu akan mengalir kepada kita. Tetapi dalam masyarakat kita lebih mudah untuk menguntit derma untuk membina pusat tahfiz, masjid, daripada meminta derma untuk membuat atau membina sebuah perpustakaan awam. Pengalaman kita, mungkin tak tahu tuan-tuan, pengalaman saya juga begitu, untuk membeli buku untuk disumbangkan kepada perpustakaan. Sebab orang rasa buku tidak membawa ke syurga. Hanya masjid yang membawa ke syurga, hanya pusat tahfiz yang membawa kepada syurga. Inilah dia, saya kira kritik-kritik sosial yang perlu kita ketengahkan kepada masyarakat. Dan ini peranan-peranan agamawan seperti Ustaz Rashidi di meja-meja ceramah, untuk memberikan kepahaman bahawa syurga bukan sahaja untuk orang yang membina pusat tahfiz, juga kepada orang yang membina pusat komputer di jauh, di pedalaman, di Sepuluh Sarawak, di Sabah, di Ulu Tembeling, di Pahang, di Kedah, dan di mana-mana sahaja. Sebiji komputer untuk satu masyarakat itu juga mampu membawa kita ke syurga, kerana syurga itulah Allah. Baik, demikianlah agama ini sangat serius dan halus dalam menganjurkan keadilan sosial tanpa rempah. Jika untuk si miskin mereka menerima manfaat daripada harta si kaya, maka si kaya pula mendapat laba pahala hasil daripada pembersihan harta melalui zakat, dan ditambah pula dengan sedekah jariah yang dibelanjakan secara sukarela sebagai pelaburan jangka panjangnya. Dalam kerangka ini, menarik juga untuk diperhatikan bahawa pernah muncul satu idea untuk menubuhkan bank sedekah. Bank sedekah yang pernah diutarakan idea ini oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ada gambar dia tadi di tangga tu, guru kepada Soekarno, dan juga banyak karya-karya Hamka juga memetik karya Cokro Aminoto, iaitu antara pengasas syarikat Islam, syarikat Islam di Indonesia. Melalui bank ini, orang yang berkemampuan mengorbankan dan menyedekahkan sedikit hartanya untuk menolong orang yang kesempitan. Tujuannya adalah membantu, bukan untuk membuat hutang. Jadi kita akan bersedekah kepada satu pusat yang kita namakan bank. Mungkin hari ini kita tidak berfikir lagi tentang itu sebab kita sudah ada Baitul Mal, kita sudah ada pusat zakat. Tapi adakah persoalannya? Saya tak tahu. Adakah pusat zakat dan Baitul Mal mempunyai fungsi
ya, iaitu kita sedekah. Sedekah kumpulkan daripada sedekah itu, kemudian orang pinjam macam mana prosedur pinjaman di bank itu. Cumanya kata Haji Cokro Aminoto, bank ini tidak mengenakan faedah. Tetapi kalau nak dikenakan dengan faedah, silakan dia kata. Dan faedah itu adalah bukan untuk memberikan keuntungan kepada orang yang bersedekah atau orang yang bekerja di situ, tetapi hanya untuk mengembangkan modal bagi bank itu, supaya dia boleh banyak, boleh mengeluarkan lebih banyak pinjaman kepada orang yang datang meminjam untuk kelangsungan hidup. Jadi ini bukan dalam konsep asnaf kepada zakat itu, sebab asnaf zakat ini ada untuk bayar hutang, untuk fisabilillah, bukan untuk berniaga misalnya. Saya kira mungkin yang dikeluarkan oleh dibuat oleh kerajaan kita di bawah tekun, kalau tak silap saya, di bawah tekun, ada projek di bawah tekun yang dibuat begini. Tapi ini yang disebut oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto lebih kurang 100 tahun yang dulu. Baik, kembali kita kepada zakat. Inilah satu-satunya ibadah wajib yang ditancapkan sebagai rukun Islam. Tidak hanya berkaitan ibadah, Islam tidak hanya berkaitan ibadah dan hubungan di antara manusia dengan pencipta, tetapi juga di antara manusia dengan manusia sekelilingnya. Seperti kata Ibnu Khaldun bahawa manusia ini adalah haiwan sosial. Tapi agak susah juga nak sebut haiwan, ya. Mungkin saya rasa saya lebih suka untuk mengatakan yang makhluk sosial. Terpulang bagaimana dari mana, tapi haiwan itu rasa macam macam mana, haiwan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kerangka yang sama, bila kita mengaitkan zakat ini dengan satu lagi amalan yang menjadi tunjang kepada agama Islam, iaitu solat. Solat itu sebagai tiang agama. Solat, amalan solat sembahyang diambil terus dari Sidratul Muntaha ketika peristiwa Isra Mi'raj. Besarnya amalan ini bagi umat Islam, amalan solat itu yang di bawah terus, yang lain-lain turun melalui wahyu. Ataupun puasa, bukan puasa itu sudah ada pengetahuan sebelum itu, sebab ada umat-umat yang sebelum umat Nabi Muhammad sudah mengamalkan puasa. Tapi solat diambil terus daripada peristiwa Isra Mi'raj. Menariknya di dalam Quran, betapa banyak ayat-ayat tentang solat, iaitu amalan atau ibadah yang paling ulu dalam agama itu, digandingkan dengan zakat. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Diulang-ulang di berpuluh-puluh tempat di dalam Al-Quran. Contohnya seperti dalam surah Baqarah ayat 83, 110, 177 dan 277. An-Nisa 162, Al-Maidah 55, At-Taubah 11 dan Maryam 54, 55. Betapa pentingnya solat, seperti itulah juga zakat. Betapa pentingnya hablum minallah, demikian juga pentingnya hablum minan nas. Hubungan vertikal dan horizontal yang diatur indah sehingga mencapai titik keseimbangan dan mencapai ada satu lagi prinsip penting dalam Islam, iaitu wasatiyah. Di zakat dan solat itu sebenarnya menerjemahkan, transpire the concept of moderate wasatiyah. Dan itulah setelah 1400 tahun akhirnya kita berlumba-lumba menumbuhkan moderate movement wasatiyah itu, wasatiyah ini, wasatiyah adalah titik keseimbangan. Itu lebih tepat saya kira, bukannya kesederhanaan. Dan apabila ditelusuri karya-karya Syekh Profesor Yusuf Al-Qaradawi, dikatakan bahawa manusia ini paling kuat pada titik keseimbangan dia. Sesuatu perkara itu paling kuat pada titik keseimbangan. Matahari naik pada jam 7 syuruk, matahari naik pukul 7, tenggelam pukul 7, tetapi dia paling kuat, paling terik, paling panas ketika jam 12. Jam 12, kita kata tengah hari. Disitulah terik matahari, itulah titik keseimbangannya. Manusia lahir dari bayi, kemudian menjadi orang muda, dewasa, kemudian menjadi orang tua. Yang dia kuat, paling kuat pada titik keseimbangannya adalah ketika dia mencapai titik pertengahan dia itu, iaitu ketika muda dan dewasa dia itu. Itulah dia wasatiyah yang cuba digambarkan oleh Quran, zakat dan juga solat digandingkan bersama. Baik, Buya Hamka ada membicarakan paling pentingnya zakat ini dalam karyanya, iaitu keadilan sosial dalam Islam. Seperti mana Prof. Syed Hussein Atas dalam beberapa karyanya. Hamka menulis lebih awal dalam karya Prof. Hamka ini, ataupun Buya Hamka ini tahun 1951, keadilan sosial dalam Islam tajuknya. Katanya, zakat menunjukkan kekuasaan masyarakat atas orang yang mampu.
Maksudnya zakat ini dia menguasai masyarakat. Majority menguasai minority yang kaya itu. Kekuasaan mereka. Orang yang berkemampuan bukanlah cabang atas yang hanya harus memerah keringat si fakir untuk kekayaan sendiri. Betapa kekuasaan masyarakat atau marhain dalam bahasa kita sekarang terhadap orang kaya, sehingga semua ayat Quran tentang zakat adalah perintah mengeluarkan zakat, bukannya perintah meminta zakat. Kalau kita telusuri semua ayat-ayat yang dikeluarkan, yang disebut oleh saya tadi dan yang ada dalam Quran adalah perintah mengeluarkan zakat, bukan perintah untuk pergilah meminta zakat, pergilah mencari pusat zakat. Tidak ada. Yang kaya, yang berkemampuan diperintah oleh Allah untuk mengeluarkan zakat. Manakala yang miskin, yang berkeperluan dianjur untuk tidak meminta-minta, untuk menjaga. Demi apa? Menjaga air muka dan maruah. Lalu menjadi tanggungjawab pemerintah pula dengan institusi seperti Baitul Mal untuk mencari dan mengenal pasti asnaf untuk tujuan menerima zakat. Dan ketika Allah memerintahkan golongan berkemampuan itu untuk mengeluarkan zakat, diisyaratkan pula kepada mereka yang mengeluarkan zakat itu dengan sebuah khabar gembira. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun, surah ayat 1 hingga 4. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia, dan mereka yang mengeluarkan zakat. Jadi ketika diperintahkan mengeluarkan zakat kepada orang yang berkemampuan, maka kemudian datangkan pula berita yang gembira, berjayalah orang yang mengeluarkan zakat. Baik hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya judulkan sebenarnya. Saya judulkan ucapan saya ini. Telah lebih kurang 10-15 minit cakap ni, datang kepada tajuk. Tajuk yang saya pilih untuk ucapan saya pada hari ini sebenarnya adalah kembalikan agama kepada Sang Marhain. Itu tajuk saya. Kembalikan agama kepada Sang Marhain. Marhain, satu istilah popular yang sering digunakan dalam masyarakat kita, tanpa kebanyakan sebenarnya mengerti apakah maksud daripada istilah marhain itu. Kamus DBB mendefinisikan sebagai rakyat jelata yang sangat umum. Tidak salah, tetapi ia sebenarnya tidak tepat. Sebab kita dah ada banyak perkataan yang berkaitan tentang rakyat, dan rakyat itu sendiri sudah terlalu umum. Jadi menempelkan marhain sama seperti rakyat itu sebenarnya tidak tepat daripada sejarah asal perkataan marhain itu. Jadi memandangkan saya memang bidang kajian saya kebetulan adalah tentang konsep-konsep ini marhain. Jadi saya sedikit ulas sedikit tentang asal usul kata marhain. Mungkin saudara-saudari di sini mungkin ada dah tahu. Kita recap kita ulang kaji sikit. Marhain ini asal mula peristiwanya adalah ketika Soekarno berbasikal, sedang berbasikal di sebuah wilayah namanya Cigareleng di Bandung, Indonesia. Ketika itu beliau belum menjadi presiden. Ketika berbasikal sampai di sebuah kawasan sawah, dia berjumpa dengan seorang tua, dipanggil orang tua itu. Dipanggilnya, dia bertanya, milik siapa sawah ini? Milik saya. Milik siapa cangkul itu? Milik saya. Milik siapa alat-alatan itu? Milik saya. Dia kata, tetapi tuan masih hidup dalam kemiskinan. Masih hidup dalam kemiskinan. Orang tua itu kata, iya, saya masih hidup dalam kemiskinan. Maka ketika itulah Soekarno sedar, inilah wajah majority, wajah majority bangsa Indonesia, orang Indonesia. Mereka memiliki tanah, mereka ada cangkul, mereka ada sabit, mereka ada baja, mereka ada benih, tapi tetap juga mereka hidup dalam kemiskinan. Kerana apa? Kerana wujudnya ketika itu disebut sebagai tengkulak. Tengkulak iaitu orang tengah, pada peraih, pada pedagang yang sentiasa mencari peluang untuk memanipulasi hasil usaha daripada orang sebegini. Jadi Soekarno bertanya kepada bapa itu, siapa nama bapa? Marhain, jawab. Dan Soekarno berfikir, mulai hari ini, inilah wajah daripada majority bangsa Indonesia, dan menjadi konsep yang menggantikan satu konsep yang sudah tersebar luar ketika itu, golongan proletar. Golongan proletar, golongan yang menjual tenaganya untuk mendapat upah daripada industri, daripada kegiatan kapitalisme. Tetapi marhain, mereka tidak terlibat untuk menjual tenaga mereka untuk mendapatkan upah, sedangkan mereka sendiri sudah mempunyai mood produksi, mood pengeluaran. Jadi itulah dia asal mula kepada istilah marhain itu. Kerana itulah saya katakan itulah saya katakan kembalikan agama kepada marhain. Marhain itu kitalah masyarakat terbanyak yang sebenarnya adalah
kita mempunyai segala itu, kita punya iman, kita bayar zakat, kita bayar semuanya, tetapi kemudian di hijack agama itu kita daripada masyarakat terbanyak, dan agama menjadi hak eksklusif bagi institusi dan pemerintah. Baik, sudah lama benar agama menjadi hak eksklusif segelintir manusia berwajah agama dan para pemerintah, sehingga sekian banyak dalil yang menyeru kepada kebajikan sang marhain tidak begitu diwacanakan berbanding dengan ayat-ayat yang menyeru ketaatan kepada pemerintah semata-mata, yang lebih banyak mendominasi pemikiran dan wacana-wacana akademik dan media-media. Semuanya berkait cakap tentang taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin dalam kalangan kamu, ya? Tanpa lebih banyak membicarakan tentang contohnya surah Al-Maidah ayat 8, masuk wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kepada Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum itu menjadikan kamu tidak berlaku adil kepadanya. Berlaku adil lah, ya? Adil itu lebih hampir kepada takwa. Saya kira inilah satu ayat yang sangat hebat, yang saya tidak pernah lekang daripada mulut saya untuk memetiknya setiap kuliah saya, walaupun saya mengajar sejarah. Bila bercerita tentang masyarakat, tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyat, saya kata inilah dia ayat yang menancapkan keadilan dalam Quran. Mengatakan jangan kerana kebencian kita terhadap suatu kaum. Dan itulah yang sedang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Pada saat kita berada dalam dewan ini, di luar sana, politik kita masih lagi bercakap tentang ini. Politik kita masih lagi wajahnya tentang soal ini, soal kaum, soal kahwinan, soal perbezaan warna kulit, soal perbezaan kasta, soal ekonomi. Kerana ada segelintir manusia yang tidak boleh berfikir melewati hal ini. Baik. Dan yang lain, antara contoh yang lain ialah dalil tentang para ulama adalah pewaris Nabi. Hadis lebih banyak dibanggakan di pentas politik dan meja kuliah di masjid berbanding dalil. Dan kalau kami kehendaki, nescaya kami tinggikan darjatnya dengan ayat itu. Tetapi dia tidak mahu, dia mahu kepada dunia dan menurut hawa nafsunya, maka bandingannya seperti anjing. Jika engkau menghalau dia menjelirkan lidahnya, dan jika engkau membiarkan, dia juga menjelirkan lidahnya. Demikianlah bandingan orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah itu supaya mereka berfikir. Surah Al-A'raf ayat 175. Dan ayat ini juga, ayat tadi itu menceritakan kisah seorang ilmuwan agama yang meninggalkan ajaran Allah semata-mata kerana keinginan kepada dunia. Dan ayat yang lain surah Ali Imran ayat 78, dan sungguh di antara mereka ada segolongan yang memutar-belitkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka itu sebahagian daripada kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Adakah ayat-ayat sebegini diwacanakan, disampaikan kepada masyarakat, kepada marhain, kepada rakyat, yang kita kata rakyat jelata, para pengundi, untuk berhati-hati dalam memilih mereka, berhati-hati untuk mengikut segolongan agamawan. Tetapi kita hanya disogokkan dengan satu belah sahaja, iaitu daging ulama beracun, ulama adalah pewaris Nabi. Itulah saya katakan bahawa akhirnya agama menjadi hak eksklusif kepada sesetengah golongan tanpa menyebutkan sesiapa. Baik, saya singkat dengan sekilas. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Islam sangat canggung kepada masyarakat. Islam bukan agama individualistik, Islam bukan agama yang eksklusif. Islam bukan untuk orang kaya dan penguasa sahaja, tapi Islam adalah jalan keluar kepada para marhain yang tercari-cari perlindungan sosial dan mobiliti sosial. Islam memberikan khabar gembira dan berita ancaman kepada orang kaya dan penguasa, tetapi untuk orang miskin dan tertindas, ia sentiasa membujuk dan menenangkan. Apatah lagi jika yang tertindas itu adalah anak yatim yang dahagakan kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita alladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sehingga akhir. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah mereka yang memperlekehkan anak yatim, dan dia tidak menggalakkan untuk memberikan makan kepada orang miskin dan sambungnya. Tapi saya petik satu hingga 3. Surah Al-Ma'un adalah ancaman Tuhan kepada para penindas dan pezalim, mereka yang berkemampuan tetapi tidak menyantuni anak yatim dan orang miskin. Sudahlah ia sendiri tidak melayani, dihalangnya pula untuk orang lain berbuat baik kepada anak yatim dan miskin. Di sekeliling kita juga hidup orang seperti ini
dalam pelbagai ranah hidup, daripada elit politik, agamawan sampai kepada para elit korporat yang hanya muncul secara berkala dan berjadual untuk menziarahi anak yatim dan membantu orang miskin. Lebih malang bantuan itu dihulurkan ketika bulan Ramadan demi sedikit untung atas nama CSR, Corporate Social Responsibility, atau demi meraih sedikit undi yang memadatkan tembok puasa. Berapa banyak kita dengar pada bulan Ramadan apabila anak-anak yatim dijemput ke majlis-majlis hanya untuk mendapatkan sebenarnya untuk menaikkan imej, reputasi golongan penganjurnya. Para VIP duduk bersandar, bersantai, bersengih-sengih, harum, mewangi, makan di meja-meja yang dihidangkan. Tapi anak-anak yatim datang berbaris dan mereka tidak pernah mengadu tentang ini. Kerana apa? Itulah saatnya mereka dapat menikmati makanan-makanan yang lebih baik pada saat semua. Dan kita, Allah mencela tentang perbuatan-perbuatan ini. Iaitu walaupun mereka tidak mengatakan, tetapi perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang mengherdik anak-anak yatim. Hati nurani kita tidak dapat membenarkannya, sekalipun kita terpaksa diam kerana kita mahu, kerana kita tidak mahu melukai perasaan bos, tauki dan tycoon kita yang mendanai program sedemikian. Dan daripada program sedemikian kita pula mendapat laba-laba untuk mengisi kantung dan tempuruk kita. Baik. Islam adalah agama rahmah yang sentiasa menganjurkan manusia untuk berkasih sayang. Kasih bukan sahaja kepada manusia tetapi kepada keseluruhan kehidupan di sekeliling kita. Kepada bunga, kepada pokok, kepada haiwan, kepada serangga, kepada seluruh manusia tanpa mengira latar belakang agama, kaum, warna kulit, kastanya, semuanya. Itulah ada nilai rahmah yang dianjurkan oleh Islam. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan kita yang menurut Nabi Muhammad SAW itu, Allah memberikan pula satu tanggungjawab dan status yang tinggi kepada kita. Bagaimana kamu adalah umat yang terbaik diturunkan dalam kalangan manusia, menyeru kepada makhluk, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Itulah dia bagaimana besarnya peranan kita. Dan dalam banyak kuliah, walaupun kadang-kadang kuliah kita, saya itu universiti, dalam kalangan pelbagai agama, pelbagai kaum, saya ceritakan betapa Islam itu sebenarnya dalam, apatah lagi dalam konteks Malaysia yang meletakkan dalam perlembagaan perkara 3 pelbagai persekutuan Islam dan agama persekutuan, lebih mempunyai peranan dan tanggungjawab yang besar kepada masyarakat. Bukannya kita menajamkan perpecahan, memburukkan perpecahan, tetapi sebenarnya kerja kita adalah untuk menyampaikan keadilan dalam Islam dan memperbaiki hubungan antara masyarakat. Islam mengeluarkan masyarakat daripada kegelapan kepada cahaya. Minal zulumati ila nur, from dark ages into enlightenment. Daripada sebuah kegelapan asobiah pada zaman jahilah kepada sebuah era pencapaian tamadun yang paling gemilang dalam kalangan manusia. Sehingga akhirnya kita melihat dalam sejarah-sejarah Eropah, hasil daripada perkembangan daripada enlightenment yang dimulakan oleh Islam, akhirnya mendapat manfaat disambung kepada zaman enlightenment, zaman Renaissance di Eropah, dan mereka menguasai dunia. Eropah menguasai dunia sejak 600 tahun yang dulu, sedangkan Islam telah menguasai 1200 tahun di pengalaman. Akhirnya kerana meninggalkan semua prinsip-prinsip keadilan sosial yang menjadi tunjang kepada kebangkitan umat, inilah dia natijah yang kita ada pada hari ini. Islam dipandang dekade masyarakatnya dipandang masyarakat yang second class. Itu adalah menjadi tanggungjawab kepada kita. Bagi karya-karya seperti ini, kita tidak mampu mengubah dunia, kita hanya mampu mengubah diri sendiri kita sahaja. Dan insyaAllah dengan mengubah diri sendiri, kita akan turut jadi penyumbang kepada perubahan yang kita. Sekian doa yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tentang bagaimana kita membangunkan tradisi atau pendekatan ilmu mandiri. Jadi untuk bahagian ini akan ada 2 bahagian. Saya akan mengambil bahagian pertama. Yang keduanya ialah saya cuba tak terlalu panjang lah, kalau tak nanti dah tutup tu kan, dengar je kan. So nanti saya cuba ambil 15-20 minit
Kemudian nanti mungkin kita boleh ada perbincangan lah. Fokus saya tidak pada khusus alatas sangat atau ilmu mandiri, tetapi sebagai cuba untuk apa yang dipanggil sebagai value add, tambah nilai kepada apa yang kita faham dan kita boleh bangunkan. Sebab bagi saya, sebagai saya kira semua seorang ini kan benda-benda lah kan. Sama ada in terms of age or in terms of mind or heart. Kita masih muda. Jadi saya fikir sebagai pelajar dan juga penulis dan orang muda, kita harus cuba dan berani untuk membangunkan sesuatu yang baru dan tidak dibatasi oleh tradisi atau ilmu lama sahaja. Baik. Tapi jadi itu apa yang dipanggil direction pementanan saya, dan juga saya akan cuba kaitkan berbanding daripada saya akan kongsikan kenapa saya begini, tetapi pandangan saya agak mungkin 5 tahun belakangan ini saya fikir akademik itu terlalu theoretical, dia terlalu bersifat akademik dan orang tidak melihat nilai kepada kehidupan harian kita. Itu masalah saya pada hari ini. Dulu saya baru sembang dengan Dr. Sahur tadi, menulis itu kerja yang susah kan. Tapi untuk menulis pun, untuk kita sampaikan kepada pembaca itu satu proses yang sangat besar dan sangat susah. Kan? Banyak tulisan ilmiah yang kalau saya guna perkataan itu yang lebih kasar sikit ataupun lebih terang, lebih langsung, syok sendirilah. Kita tulis tak ada orang nak baca. Kan? Jadi saya cuba nak kaitkan lah, tapi mungkin tak berjaya. Tapi saya kongsikan, nanti mungkin kita boleh berbincang. Jadi slide saya akan lebih kaitkan dengan isu-isu semasa dan bagaimana kita menggunakan ilmu itu dalam khususnya sosiologi itu untuk kaitkan dengan kehidupan manusia, kerana itu pada pandangan saya lebih penting daripada perbincangan secara akademik dan secara teoretis sahaja. Jadi orang kata kalau selalunya Dr. Azhar, kalau ada yang kenal Dr. Azhar Ibrahim kan, kita berbincang di awang-awangan sahaja. Kan, tidak membumi dan tidak turun kepada apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi boleh minta untuk seterusnya, next please. Okey. 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 Yang ini kawan-kawan pernah tengok kan? Ada tengok ni? Kalau ada yang ikut Twitter, ikut Facebook tu mesti familiar lah dengan yang baru di apa tu? Oleh Lawson. Jadi seiring dengan pendekatan Hussein Alatas kan, dia kan ada 4 kan, the posing of problems, the definition of problems, the analysis of problems, and the solution of problems. Jadi kita cuba menggunakan pendekatan itu. Kalau saya lihat, ni saya berbincang dengan Imran lah, macam mana saya tak nak bersyarah sahaja kan, takut nanti bosan, tapi saya cubalah. Jadi kalau daripada segi inilah, kita bermula dengan satu keadaan atau satu permasalahan dulu. Kalau kawan-kawan dan saudara-saudari tengok, apa yang kita faham, apa yang ni tak jelas lah, tapi kalau ada yang ingat apa yang orang kata, apa yang jelas ataupun mungkin striking tentang benda ni. Ada tak ada perkongsian tak siapa-siapa? Inequality itu satu, lagi? Ada lagi? Tak ada. Mana-mana tu? Pernah tengok? Post oleh Dawson ni, baru ni, oleh Kementerian Ekonomi. Ada tak tengok kan? Dia menunjukkan medium, apa tu? Medium wage kan? Medium wage. Kemudian dia tunjukkan wage yang berbeza, equity antara etnik yang berbeza di sini. Kan, ni tak jelas lah, tapi kalau tengok ni, dan sini dia tunjukkan dia punya, apa tu? Perbezaan garis gaji itu antara negeri-negeri yang berbeza. Kan? Ada tak apa-apa lagi kongsian, pemerhatian yang kawan-kawan nak kongsikan atau nak tengok? Tak ada. Wealth distribution. Kemudian ada lagi? Ini untuk 3 bulan sahajalah. Apa tu? Kalau tak silap March, February and January tahun ni. Okey, tak ada. Next. Tak responsif. Oh, okey. Yang ni cepat sangat keluar tadi. Tapi pernah tengok tak perkara ni? Ada. Tak berapa nampak sangat kan?
So this is the wage category. Ini dia punya tingkat gaji dia lah. Ini dia punya mengikut umur. Kan? Tapi apa yang saya nak kongsikan di sini, kita tengok dia punya gaji tu yang paling besar tu bawah 2,000. Kan? Jadi kekayaan, kita tengok apa yang kita panggil sebagai disparity kan. Kekayaan tertumpu di atas, tapi B40 ataupun orang kata B60 tertumpu di bawah. Kan? Ini samalah antara umur mereka yang di dokumentasi gaji itu kan, yang paling rendah antara umur 20 hingga 34 kan. Masih ingat kalau gaji minimal di Malaysia berapa? 1,500 kan. Tengok gaji sini berapa? Ni tak nampak lah, tapi hampir bawah gaji minimal kan. Kalau kita punya PLI tak pernah dengar PLI, Poverty Line Index. Berapa kalau kat Malaysia? 2002 lah, kan 2002. Saya cuma bangkitkan perkara itu sebab gaji mereka yang berumur di sini kan lebih rendah atau sama dengan indikator paras PLI Malaysia. Okay, next. Ni daripada segi ekonomi lah. Oh betul. Tak nampak. Sorry. Dia bila kita draft, bila kita tulis dan bila kita present sebenarnya. Tapi tak apalah tu. Nak besarkan lagi. Kita cuma nak kongsi je lah. Dia bukan sebagai betul-betul dia sebab ni pun projektor dia kecil. Dia punya projektor dengan dia punya layar kan. Tak apa, sementara dia buat ni, mungkin perkongsian saya teruskan. Jadi, ada beberapa kawan di sini. Berapa tahun lepas kan kita buat sosiologi pembebasan di bangsa ataupun di KBU. Pengalaman saya sejak kita selalu berubah kan, jadi pengalaman saya sejak itu, bagi saya banyak tulisan dan kajian kita pada hari ini, dia tidak mengikat atau tidak berhubung, tidak berkait dengan kehidupan harian kita. Itu masalah saya. Jadi apabila kita berbincang tentang contohnya Islam dan masyarakat, contohnya kita berbincang tentang sosiologi, tentang falsafah politik, kan? Dia terlalu teoretikal dan terlalu akademik dan tidak membawa perubahan kepada apa yang masalah yang kita hadapi pada hari ini. Kan? Jadi saya bermula seperti yang disarankan oleh Hussein Al-Abbas. Saya bermula dengan permasalahan itu, atau kalau dalam bahasa akademiknya the problematizing. The problematizing. So what is our problem? Okay, ini dah lebih besar. Okay, so jadi saya cuma nak, kalau macam tu sebelum sikit, saya cuma nak tekankan di sini, kan? Ni selalunya perbincangan dasar dan juga perbincangan ahli politik lah. Tetapi saya fikir sebagai akademik, orang yang berminat tentang ilmu dan ilmu mandiri perlu cakna dan juga perlu sensitif dengan perkara ini. Maksudnya, setiap orang muda yang keluar daripada universiti, kalau dia dapat kerja lah, kalau dia dapat kerja, gaji yang boleh dibayangkan ataupun boleh dilihat adalah sekitar ini. Dan saya berkongsi tadi, kan, gaji minimal adalah 1,500, poverty line index untuk household income adalah 2,200. Jadi hampir dekat di sini, kan. Kalau dengan gaji sebegini di Kuala Lumpur tak payah cakap lah, kan. Tapi orang juga perlu lah, kan, sebab memang dah macam tu. Jadi kita kena cuba jugalah. Walaupun dengan betapa susahnya naik motor ke naik train ke, makan nasi bujang ke, macam tu lah, kan. You have to survive. Boleh yang ni, yang ada table tu ada. Yang ni, tengok kan. So, ni hampir lebih 2 juta
lebih kurang daripada 2,000. Ni dari 2,000 hingga 3,000. Almost 1.5 million, dan juga ni 3,000 atau 4,000 dan ke bawah. Okay. So this is an economic condition of our society. Ya, kita bermula dengan permasalahan dulu. Next please. Okay. Saya nak kongsi ni lah. Kalau ada yang ingat lah, saya daripada generasi itu. Tak tahulah ada yang daripada generasi itu ke tak. Masih ingat ni? Ada tak? Bersih dua kan? Apa masalah tentang, apa konteks atau permasalahan bersih pada ketika itu? Ada yang tahu tak terkenal? Ke tak ingat dah? Ke tak tahu? Ke saya tua sangat? Dah tua lah, itu dah tua. Ha? So basically it's about free and fair election. Kan? Apa yang saya nak tekankan di sini, saya bawa kembali konteks-konteks ni, isu-isu ni, kerana saya nak berkata bahawa apa yang kita buat, apa yang kita bincang, dia tidak boleh berlega dalam atas kertas sahaja. Dia mesti ada, orang kata, practical consequences. Kan? Jadi pada ketika itu, apa yang disarankan, apa yang dibawa oleh Bersih, kan? Dan kita ingatlah geng-geng pada ketika itu siapa? Syamul Rais contohnya. Siapa lagi? Ambiga, Wong Chen Huat. Kan? Mereka ada perbincangan secara lebih ilmiah, secara dasar tentang bentuk pilihan raya yang tidak adil di Malaysia. Dan ada lagi masalah lah pada hari ini kan. Tetapi dia kemudiannya diikat dan digabungkan dengan gerakan atas jalan raya dan kemudiannya menghasilkan perubahan dalam dasar. Kalau tidak silap saya lah, yang ingat yang baru ni ada tak yang undi? Ada kan? Tu dulu tak ada tau. Kan? Betul tak? Dulu tak ada kan? It is because of the reforms of Bersih kan? One of it lah, bukan semua lah. Dan kemudian kita ada kan? So what that shows is dia ada satu perjalanan proses tau. Daripada perbincangan teoretis, ilmiah, analisis kepada gerakan atas tanah, kan? Pengajuan untuk perubahan melalui protes sosial. Kalau tidak, kita hanya sekadar bercakap sahajalah. Contohnya macam di sini. Kan? Kita bercakap sahaja contohnya lah. Tapi itu pun satu proses yang penting juga. Kan? Tapi dia kemudiannya diikuti oleh perjalanan dan juga tindakan atas jalan raya dan kemudiannya dimanifestasi menjadi perubahan di parlimen dan juga perundangan. And that is why you have the reform that we have today. Kan? Jadi dia ada kaitan kan? Berapa lama lah? Okay. Ni, ingat tak? Ni bila? Ni lebih contemporary lah. 2019. Before Sheraton. Ingat tak? Ada kawan ingat ini tentang apa? Okay. Kongres Maruah Melayu kan? Jadi ada pada ketika itu ada yang memikirkan bahawa saingan politik atau perebutan kuasa oleh kaum atau kumpulan Melayu kan mengancam kan, atau mengganggu kan, kekuasaan politik Melayu pada ketika itu dan kita lihat masih lagi berlangsung hingga sekarang. Next, ada satu lagi. Ni pernah tengok tak? Ini report dalam RMK yang ke-12 lah. Kan? Dia tentang daerah-daerah yang paling miskin di Malaysia. 10 daerah termiskin di Malaysia. Okey, saya bawa semua perkara ini. Saya nak berbincang kerana bila kita bercakap tentang sosiologi kan, kita tidak harus lupa atau tidak boleh lupa bahawa perkara yang kita bincangkan kan. Kalau kita bercakap tentang sosiologi, siapa yang ada student, siapa yang kenal dengan sosiologi, siapa? Marx. Betul. Weber. Siapa lagi? Kalau yang nak lebih seksi, yang nak lebih contemporary, yang postmodern, Bourdieu, Foucault. Siapa lagi? Ada lagi? Ini senyap sangat ni. Risau juga. Tak ada reaksi. Setuju Tapi itulah, poin yang saya ingin sampaikan, yang bila kita berbincang tentang teori sosiologi, tentang falsafah ni, dia tidak boleh atas kertas saja tau. Dia tak penting kalau gitu. Dia kena menyelesaikan atau cuba untuk mengungkap dan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi pada hari ini.
Contohnya kemiskinan. Contohnya ketaksamaan. Contohnya politik identiti. Kan? Dia harus boleh menangani atau sekurang-kurangnya menjelaskan apa yang berlaku pada hari ini. Itu sosiologi. Sosiologi pembebasan itu saya sarankan kalau ada yang sempat membaca, itu adalah satu peringkat kelima kan, selain 4 persoalan atas itu, bagaimana kita bukan berbincang ataupun kita berkongsi di taman awang-awangan sahaja, berseronok, kita berbincang, kemudian balik rumah, tetapi bagaimana kita hasilkan perubahan seiring dan lanjutan dari perbincangan yang kita adakan. Kan? Jadi sosiologi itu, dan kerana ada sebab-sebab tertentu lah di universiti kan, sosiologi kerap kali ditinggalkan ataupun sains sosial dan kemasyarakatan dan kemanusiaan ditinggalkan dan dilihat sebagai lapangan ilmu yang tidak ada faedah kepada masyarakat. Kan? Itu tidak betul, tetapi kita faham dia menjadi begitu kerana dia tidak mengungkap dan berkait dengan kehidupan harian kita. Kan? Jadi bila kita berbincang dengan orang, so what? Orang tanya. Kan? Kita berbincang tentang political theory, John Rawls, Ronald Dawkins, siapa lagi? Habermas. Tapi untuk apa? Kita berbincang tentang Aristotle. Kan? Dia tak selesai kan kalau setakat berbincang begitu saja. Itu masalah kita. Jadi, anjuran untuk sosiologi pembebasan adalah sesuatu pendekatan ilmu yang dapat menangani, mengungkap, menjelaskan dan kemudiannya untuk mengaju perubahan sama ada atas jalan dalam parlimen ataupun dalam